Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik teman-teman yang mati sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sambung dengan pengajian dengan guna kitab fiqh shalah, fiqh shalah tebal kitabnya dalam 1 inci gitu. Cerita lebih dalam, lebih lanjut. Tapi oleh kerana kita nak masuk hari Khamis ni dipanggil hari Isra' Mi'raj, dan bagi Rabu memang kita buat tauhid punya. So saya ingat malam ini kita buka kitab Zain Shukri mengenai rahsia solat, bagaimana perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagai revision dan juga sebagai pengetahuan kalau yang belum tahu kalau yang belum tahu, yang dah tahu sebagai revision balik bagaimana proses solat setiap position itu. Setiap itu adalah terkait kepada apa yang berlaku suatu Isra' dan Mi'raj. Jadi Rasulullah terima solat tu apabila sampai di langit ketujuh, tapi atas pada langit ketujuh. Tetapi sebelum sampai di langit ketujuh itu, baginda telah pun menyaksikan sendiri kedudukan para malaikat pada posisi-posisi tertentu. Kita mulakan dengan muka surat 24. By the way, Kiai Zain Shukri ini ahli tarekat Samaniyah. Ada kubur dia di Palembang. Waktu saya ke Palembang itu memang pasal nak ke makam beliau lah. Baik, sesudah Nabi Rasulullah SAW dimi'rajkan, sesudah Rasulullah SAW berisra', jadi kita ambil barakah kitab yang ditulis Kiai Zain Shukri. Mari kita sama-sama baca Fatihah hadiah kepada beliau dulu ya, yang telah menyiapkan banyak kitab-kitab dia. Sangat bagus, sangat bagus kitab-kitab dia. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan sampaikanlah ilahatian kepada Kiai Syukri. Setelah Rasulullah SAW berisra', yakni berjalan malam dari Makkah ke Baitul Maqdis, dan sesudah baginda menemui bermacam-macam iktibar tentang gambaran dunia. Nanti kita akan baca ni pada Rabu nanti, gambaran dunia. Makhluk, setan dan nafsu. Itu yang kita duk bicara sebelum ni kan. Bagaimana setan, makhluk semua tu digambarkan kepada Rasulullah SAW sewaktu Isra'-nya. Sekarang the next stage is to Mi'raj. Telah dapat menguasai semua rintangan, maka mudahlah bagi beliau untuk meneruskan dan menerima tugas Mi'raj menuju ke hadrat Al-Quddus melalui tingkatan-tingkatan langit disedai oleh teman beliau, iaitu siapa? Malaikat Jibril. Sesampai di langit pertama, ingatlah langit pertama, buat nota baik-baik. Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam Abul Bashar. Nama dia, ingat gelarannya, Nabi Adam adalah Abul Bashar. Abu Bashar apa? Bashar tu adalah merujuk kepada jasad. Abul Bashar adalah bapa kepada jasad. Beliau memberi salam. Setelah itu dijawab oleh Nabi Adam AS seolah-olah seorang bapa menyambut anaknya. Jadi bila bapa menyambut anak dalam suasana yang penuh kemesraan. Bapa bila anak balik kan. Nabi Adam AS duduk di satu tempat. Di kiri kanannya ada beberapa makhluk. Beliau bersuka cita bila melihat ke kanan dan berduka bila lihat ke kiri. Itu yang kita baca dalam kitab Usuluddin, bagaimana sewaktu ke kanan senyum dia, tapi bila pandang ke kiri menangis dia. Kenapa? Di kiri itu anak cucunya semua dalam neraka, dalam keadaan yang dia punya compositionnya 1/1000. 1/1000. Yang di kanan mereka ini adalah anak cucu Nabi Adam yang selamat, yang berada dalam syurga. Nisbahnya hanya 1. Tapi bila pandang ke kiri, adanya 999. Jadi 1/1000 itu macam itulah. Kalau ada 1000, 1 dekat sini, 999 yang dekat sini. Jadi kita ni Alhamdulillah, Allah Ta'ala lahirkan kita dalam ahli keluarga Islam. Dan mudah-mudahan kita kekal dalam Islam ini sehingga akhir hayat kita. Sebab itu penting berdoa dengan akhir kalam dengan kalimah la ilaha illallah. And not only that, kalimah la ilaha illallah tadi yang difahami dengan maksud dan maknanya. Right? Jadi bila sebut la ilah, apa yang harus terlintas dalam pemikiran kita bila sebut ilah?
Nikmah ni Ni bila sebut la ilah. Bila sebut ilah, apa yang harus terlintas di dalam kefahaman dan pemikiran kita? Ni, Tak berapa nak ingat lah coach yang ilah ni. tak ingat lagi. Dia awal-awal dia saya mula-mula masuk kelas tu kan. Okey. Tak nak. Semua okey, tak apa ni. Okey, nak dengar betul-betul ni. Kalau Alia, bila sebut ilah, apa yang harus kita ingat? Apa yang harus kita faham bila sebut ilah? La ilaha illallah. Saya tu ilah. Tiada Tuhan. Ha? Tiada Lupa Tuhan. tak? Saya Lupa. buat penerjemah ni coach. Okey Lama dah. dah hadam. Samsia? Oh, ini yang paling tak syok ni kelas saya ni. Kena tanya ni. Bila la ilah Ah. di mana kita ilah ni kita mengakui bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah, Itu translationnya. tiada zat selain daripada zat ketuhanan, iaitu kita Zat punya sifat ketuhanan. kita refer kepada sifat 20 coach. Okey, bagus. Jadi bila sebut ilah itu merujuk kepada uluhiyah. Ilah merujuk kepada uluhiyah. Dia ada uluhiyah, dia ada rububiyah. Bila bercerita mengenai Allah, maka ada dua aspek. Rububiyah, Rabb, yang Tuhan yang menjadikan alam semesta raya, Rabb sebagai Tuhannya, dan ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan yang ada pada dia. Right? Bila sebut ilah, kita harus sentiasa link dengan ilmu kefahaman ilah ini merujuk kepada sifat uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan dipecah kepada dua, iaitu kayanya dia yang dipanggil istighna, dan yang kedua berkehendaknya yang lain kepada dia yang dipanggil iftiqar. Sekali lagi, bila sebut la ilah, ilah itu adalah sifat uluhiyah. Ilah, uluhiyah, boleh link kan? Nampak kan? Boleh faham ya? Ilah, uluhiyah, dia punya terms, dia punya namesnya. Ilah, uluhiyah. So, apa itu ilah dan uluhiyah? Merujuk, kalau Melayu kata apa? Ketuhanan, sifat ketuhanan. Jadi bila sebut sifat ketuhanan, dalam ilmu usuluddin, ulama mengajarkan bahawasanya bila sebut ketuhanan, maka ada dua ciri. Ciri yang pertama merujuk kepada kayanya sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, yang dipanggil bahasa Arabnya istighna. Istighna, ghani. Ghani, kaya. Mana kaya itu tidak berkehendak kepada orang lain. Dan not only that, ada punya satu lagi sifat dia dipanggil berkehendaknya yang lain kepada dia. Iaitu adalah iftiqar. Jadi bila sebut la ilaha illallah, ilah uluhiyah, ketuhanan ada dua, istighna dan iftiqar. Maka makna kepada kalimah la ilaha illallah adalah tidak ada satu zat yang mempunyai segala sifat ketuhanan illallah, kecuali Allah. Gitu. Baru mantap. Baru mantap. At least kena dapat seperti itu. Jadi kalau kita duk biasa dengan terjemahan, la ilah tiada Tuhan melainkan Allah, tak sampai tu. Itu masih lagi hanging. Very, very, very surface level. Tak tahu apa lagi tu. Tak tahu apa lagi. Good. Langit pertama, beliau melihat ke kiri kanan. Di langit pertama ini, Rasulullah SAW melihat semua malaikat berdiri betul selama-lamanya, sambil berzikir dan tidak pernah rukuk pun. Berdiri, qiyam. Maka itulah bagaimana kita di dalam solat qiyam, bermulakan dengan qiyam. Rasulullah bila naik ke langit yang pertama, jumpa dengan Nabi Adam, dan para malaikat di sekelilingnya adalah dalam keadaan yang qiyam. Jadi bila kita solat, kita ingat sewaktu kita qiyam itu, dalam proses mi'rajnya solat kita, dalam keadaan yang qiyamnya kita tadi. Kemudian Jibril membawa Rasulullah SAW ke langit kedua.
Dah selesai jumpa Nabi Adam di langit pertama, nampak malaikat macam tu, naik ke langit kedua. Di langit kedua ini beliau bertemu dengan siapa? Nabi Isa. Nabi Adam, Nabi Isa. Dan Nabi Yahya. Nabi Yahya. Yahya bin apa? Yahya bin Zakaria. Yahya bin Zakaria. Maryam tu adalah, apa kaitan Maryam, Siti Maryam dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Zakaria? Anybody? Mona? Mona? Apa hubungan? April, yes, April. April, silakan April. April tulis je, dia tak boleh ni ya. Ceritakan April. Yap. Apa tu Nabi Yahya, pakcik kepada Siti Maryam, dan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pakcik, Nabi Yahya tu adalah sepupu. Nabi Yahya tu anak Nabi Zakaria. Ialah sepupu dengan Siti Maryam. Ya, jadi Maryam anak saudara Nabi Zakaria, betul Susan? Nabi apa tu, Siti Maryam adalah anak saudara kepada Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria ada anak juga yang juga Nabi, iaitu Nabi Yahya. Right. Jadi dijumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Jadi siapa ada di langit kedua ni? Nabi Isa, apa kaitannya dengan Nabi Yahya? Sebab anak Siti Maryam adalah Nabi Isa kan? Kita ada Pakcik. apa dia Aina? Yahya pakcik Isa. Pakcik Alright. sepupu. Tok dia lah. Tok saudara dia. Tok saudara. Zakaria tu tok saudara dia. So nampak tak link dia? Maryam kan sepupu dengan Yahya. So Correct. Isa anak Maryam. So pakcik Right. lah. Correct. Panggil Saudara. pakcik lah. Boleh lah. Pakcik. Pak sepupu lah. Dalam bahasa lainnya pak sepupu. Pak sepupu. Pakcik pun boleh. That's a general term. Alright. So Nabi Isa adalah seorang Nabi yang dilebihkan dan dikuatkan Allah dengan apa? Ruhul Qudus. Ruhul Qudus. Itu specialnya Nabi Isa ni. Ruhul Qudus. Salah satu mukjizat Nabi Isa adalah dapat menjadikan segumpal tanah menjadi burung dengan izin Allah. Jadi kan Allah meniupkan ruh ke dalam manusia kan? Sekarang benda itu, hal tersebut berlaku kepada Nabi Isa, itu dipanggil Ruhul Qudus, ruh yang suci bersih. Jadi Allah Ta'ala nak menzahirkan sifat dia melalui makhluk. Antaranya dibuat seperti itu. Kemudian Nabi Yahya telah dilebihkan. Tadi Nabi Isa. Kalau Nabi Yahya pula dilebihkan dengan 3 macam kemuliaan. Ini di langit kedua ya. Pertama, kemuliaannya pada hari lahirnya. Kedua, pada hari wafatnya, lahir dan wafat, kerana beliau mati syahid. Dan ketiga, kemuliaan pada hari bangkitnya di akhirat, kerana beliau menjadi imam bagi orang yang mati syahid. Itu Nabi Yahya. Firman Allah dalam surah Maryam ayat ke-15, wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Yaum tu hari. Wa salamun, dan salam sejahtera, alaihi, ke atas, yauma hari, wulida walid anak lahir, dilahirkan, wa yauma, dan yauma pada hari, yamut pada hari kematian, wa yauma, dan pada hari apa? Yub'atsu, ba'its, dibangkitkan, hayya, dibangkitkan. Jadi selamat sejahtera ke atas Yahya pada hari dilahirkan, pada hari diwafatkan, dan hari dibangkitkan. Ini specially mention khusus untuk Nabi Yahya dalam Al-Quran. Right, surah Maryam. Apa yang berlaku di langit kedua ini? Rasulullah SAW melihat malaikat yang semuanya mengerjakan rokok selama-lamanya. Duk rokok semua malaikat di langit kedua. So begitulah juga yang kita buat rakaat. Kita solat dimulakan dengan qiyam, kemudian kita rukuk. Perbuatan apa Rasulullah tengok ni? Perbuatan para malaikat di langit kedua. Tapi hal itu belum berlaku lagi, dia cuma observe dulu. Sebab this is on the way.
on the way. Rasulullah tak jumpa, tak dapat lagi kan. Jadi bila turun barulah Rasulullah ambil semua perbuat position tadi itu. Jadi this is what he observed as he moved from one langit to another langit. Kemudian sampai di langit ketiga, Rasulullah SAW bertemu Nabi Yusuf. Mula-mula Nabi Adam, kemudian Nabi Isa dan Nabi Yahya, ayat yang ketiga Nabi Yusuf. Yang mempunyai paras sangat elok. Nabi Yusuf adalah seorang Nabi yang dihiasi Allah dengan keelokan jamal Tuhan. Allah menzahirkan sifat cantik eloknya pada Nabi Yusuf. Dan apa yang ada pada Nabi Yusuf juga ada pada Nabi Muhammad dan lebih lagi. Cuma ditutup kepada kita. Cuma ditutup kepada kita supaya nak zahirkan Nabi Yusuf tu dulu. Right. Dengan jamal Tuhan itu, derajat beliau bertambah tinggi. Suatu ketika pada saat Nabi Yusuf berada di rumah Siti Zulaikha, kita tahu Zulaikha, isteri Raja Mesir, yang kemudian menjadi isterinya, beberapa perempuan sedang memotong bawang, terpotong jari-jarinya, right? Kerana nasyid memandang keelokan beliau. Tapi kalau dalam kupasan tasawuf adalah bagaimana orang zauk yang dapat merasai hal tersebut. Antara ciri inilah. Jadi apa berlaku di langit ketiga ni? Di langit ketiga ini Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat yang bersujud. Itulah juga kita buat, kita qiyam, kemudian kita rokok. Yang ketiganya kita sujud. Sujud pada langit ketiga. Tidak mengangkat kepala mereka. Ketika menjawab salam Rasulullah, barulah malaikat-malaikat itu mengangkat kepala mereka. Rasulullah bagi salam. Kemudian angkat kepala, jawab salam. Kemudian sujud sekali lagi. Kemudian sujud kembali. Oleh sebab itu, inilah kisahnya. Kita disuruh 2 kali sujud dalam solat. Sujud yang pertama, Rasulullah bagi salam, angkat, kemudian sujud balik. That's how kita pun sujud 2 kali. Nampak tak? Satu peristiwa besar, satu amalan yang suci bersih, yang hebat, yang mulia, kalau kita tahu kisah di sepadannya. Tapi apa yang berlaku, kita orang-orang Islam bakal buat je lah, balon je lah, tak tahu apa, kan? Apa rasa bila tahu macam ni? How do you feel? Nampak wow dia tak? Terasa betul, kan? Dia punya tu. Now, sampai di langit keempat, ingat pertama, kedua, ketiga, right? Dan kita sujud 2 kali. Sampai di langit keempat, ya, Kak Sherry. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tanya yang tadi sujud 2 kali tu bila malaikat kan sedang bersujud. Lepas tu Nabi beri salam. Jadi malaikat angkat kepala tu masa tu dia jawab salam Nabi ya? Ke Yes, untuk jawab salam Nabi waktu itu. Sebab tu kita dalam tahiyat kita beri salam kepada Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullah. Posisi kita macam mana? Antara 2 sujud. Kan posisi itu, tahiyat. Right. Bagus Kak Syarif. Selesai di langit ketiga, maka bergeraklah ke langit yang keempat. Sampai di langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris. Nabi Idris adalah seorang ahli hisab yang pernah masuk syurga sebelum mati. Ini kehebatan Nabi Idris. Dia nak tahu macam mana hebatnya ni syurga, dia minta izin masuk ke dalam masuk ke syurga. Jadi Allah Taala kata nak masuk syurga kena mati dulu. Kan? Ada kisah dia kat situ. Di sini di langit keempat ni Rasulullah SAW melihat malaikat bertasyahud, duduk tasyahud selama-lamanya. Duduk bertasyahud selama-lamanya. Jadi 1, 2, 3, 4, right? Sampai di langit yang kelima, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun. Kalau tadi Nabi Idris, sekarang ni Nabi Harun. Seorang Nabi yang dilebihkan Allah dengan diberi makam, apa dia? Makam cinta. Makam mahabbah. Dan makam dicintai Nabi Harun. Di langit keempat ini Rasulullah SAW melihat malaikat bertasbih dan berzikir selama-lamanya. Duduk berzikir.
Jadi itulah yang kita buat bila kita selesai solat, duduk berzikir. Dapat ke Wahbi kata apa? Tak ada, dia kata apa duduk zikir-zikir lepas solat ni. Aduh, pelik lah. Kan? Pergi ke masjid, saya pernah pergi satu masjid, ada influence Wahbi kat situ lah, lepas solat. Senyap, tak ada apa-apa, doa pun tak ada, apa zikir pun tak ada. Ya Allah, kata canggung ni peliknya dekat sini ya. Ya, masing-masing buat sendiri. Sedangkan pada langit yang kelima, para malaikat duduk bertasbih dan berzikir kerja dia. Dan itulah yang kita lakukan selepas selesai solat. Kan? Sampai di langit ketujuh, dan tadi yang keenam, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim. Yang ketujuh, the final one. Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi yang telah dinyatakan Allah sebagai ahli tauhid. Kalau Nabi Harun tadi, mahabbah, makam. Coach. Sorry coach. Langit kelima jumpa Nabi Harun. Langit keenam terlepas tadi Keempat, satu ni. Belum lagi. Keenam terlepas. Ayat 6. Belum ada kat sini. Nanti saya refer balik. Saya baca direct ni. Langit keempat, langit kelima. Keempat. Ini terus ketujuh ni. Nanti saya ambil kitab lain. Ambil kitab lain. Belum lagi coach. Ada tertinggal ni. Ada tertinggal cetak mungkin. Saya ambil kitab satu lagi. Ada. Tak apa, kita refer yang yang Tiai Zain Shukri dulu sekejap ya. Sampai di langit ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang Nabi yang telah dinyatakan sebagai ahli tauhid. Seorang Nabi yang cinta dengan fana dan korban. Dia bersanggup berkorban diri dia kan. Dengan fana dan korban. Bagaimana peristiwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail nak mengorbankan kerana kasih sayang. Dengan fana beliau itu, maka tumbuhlah kebesaran dan asma Allah. Sifat-sifat. Disitulah kerana kasih sayang tadi. Terbukti pada waktu beliau dimasukkan ke dalam api, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan beliau selamat dan sejuk, tidak berbekas apa-apa. Dan waktu beliau disuruh menyembelih anaknya Nabi Ismail sebagai pengorbanannya, keduanya juga diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kehebatan Nabi Ibrahim yang kita ucapkan salam dalam setiap kali solat kita itu kerana tauhidnya yang luar biasa. Jadi ini adalah bagaimana proses yang berlaku dalam solat kita dizahirkan. Yang telah berlaku kepada para nabi-nabi, para anbiya, para malaikat, semuanya disimpulkan dalam kerja solat kita. Jadi apabila kita faham dengan secara ilmu seperti ini, insya-Allah solatnya tidak macam biasa. Betul tak? InsyaAllah tu solatnya yang ada kisah-kisah bagaimana hal ini berlaku semua tu, maka tidak adalah macam tunduk bangun sebagai ritual nak selesai tanggungjawab tak. Tapi dijuai, difahami, apa lagi? Diamalkan, dizahirkan, luar biasa. Di langit ini Rasulullah diperlihatkan kepada Baitul Ma'mur, iaitu satu tempat makam yang paling makmur. Semata dipanggil Baitul Ma'mur. Baitul itu rumah makmur. Makmur, tenang. Yang tiap hari dimasuki 70,000 malaikat yang tidak pernah keluar. Mereka terus menerus beribadat di dalamnya. Beliau melihat malaikat mengucapkan ya salam, ya salam, ya salam selama-lamanya. Right. So itulah cerita Isra' Mi'raj. Paling-paling sikit nak kena tahu sebagai reminder kepada kita. Ya, bila sebut Isra' Mi'raj, pada hari tersebut kita puasa juga hari Khamis tu. Pasal apa? Pasalnya mengatakan syukur di atas nikmat satu anugerah besar dan dianugerahkan kepada kita yang boleh bersolat. Jadi apabila selesai dapat solat daripada diberikan diijazahkan, diberi tanggungjawab, maka Rasulullah pun seperti yang kita tahu proses naik turun. Dan dalam proses tadi bagaimana nak combine dengan MBC saya buat pagi tadi, mengenai malaikat Jibril tunjuk cara macam mana nak masuk pada solat. Iaitu tunggu waktunya. Dengan tunggu waktunya, dan telah ditunjukkan disebut dalam hadis bagaimana orang yang solat ini mukanya bercahaya ada 3 level. Yang solat di awal waktu, yang pertama cahayanya umpama cahaya bulan. Kemudian yang boleh solat apabila masuk je azan dia dah ready, itu cahayanya jauh lebih terang lagi.
Tetapi yang lebih terang lagi adalah yang siap sedia menunggu kemasukan waktu, umpama kisah siapa? Brother Haris. Half an hour before solat, he make sure he is sitting on the position in that place. Oh, luar biasa. Brother Haris. Brother Haris. Kita Allah Akbar. Kamu ada nak bangun pun lambat lagi nak pergi. Jadi itulah bezanya yang menyebabkan saya Allah Rabbi. Sini masa. Pada Haris, dia datang masjid, fokus betul, duduk half an hour before masuk waktu. Bila orang azan, kita nampak dia satu keadaan dia. Selesai je solat, bagi salam, dia akan duduk lagi. He is very, pelik lah dengan kita ni, macam mana dia kata awak orang Islam dah lama. Semayang dia kata boleh datang solat, datang pergi dia kata. I cannot do that, dia kata. Satu kepelikan besar pada dia. And that's how I discovered that how he really embodied, menghayati solat itu. Luar biasa. Luar biasa. Okay. So kita sambung dengan kitab fiqh solat mengenai kesempurnaannya. Kita dah baru ni kita beri dapat kesempurnaan niat dengan 3 perkara, iaitu niat yang muktabar, yang menggunakan 3 qasad, tarat, ta'yin tadi, yang syarat pada syarat tu, ikhlas, membesar dan mengagungkan Allah. Azimah, qasad, tarat, ta'yin apa dia Azimah? Ambil dulu. Qasad, tarat, ta'yin ni apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kasad tu adalah level yang pertama pada mula-mula. Tujuan dia untuk kasad ni adalah makna tujuan, apa purpose apa yang kita nak buat. Iaitu ketika Allahu Akbar, the moment kita bersebut Allah, maknanya kita dah dalam hati kita dah sebut sahaja aku kerjakan solat, sebab dah ada purpose kat situ. So level 2 adalah ta'rat. Ta'rat ni adalah dia kasad tu mengenai apa, iaitu jenis apa yang kita nak buat, sama ada solat sunat ataupun solat fardu. Ini yang level kedua. So jenis maknanya bila kita sambung sebab nak lengkapkan sunat atau fardu. Yang ketiga adalah ta'yin. Ya, ta'yin iaitu kita lengkapkan keseluruhan, diperincikan waktu tu subuh ke asar ke, apa jenisnya, dan sehingga habis. Di mana akbar tu habis. Maknanya maknanya sahaja aku solat contoh fardu isyak macam tu sampai habis, itu sempurna, keseluruhan itu sampai ke level 3, yang itulah kesempurnaan dia diberi namakan Muqaranah Kamaliyah. Bagus, very good. So boleh cerita dekat anak InsyaAllah. Boleh lah tu. Okay. Kita buat exercise sikit. Ambil apa tu, pen ataupun calculator pun tak apa. Calculator pun tak apa. Right. Kak Syeri ada calculator, Kak Syeri? Kau sebab dah jadi cikgu, dah berhenti cikgu, tak ada calculator lah. Ada 60 kali 60. Okey. 60 kali 60 berapa dapat? 3,600. Alright, 3,600. Jadi 60 tu adalah 60 saat. 60 saat ada 1 minit kan? Kemudian kali dengan 60 minit. So, ini merujukkan berapa saat dalam masa berapa? 1? 60 saat 60 minit. Ada, ini tadi 60 saat. 1 jam. 1 jam. Right, 1 jam ada 3,600 detik. Sangat. 3,600. Saat. Right. Satu hari ada berapa jam? 24. 24. Jadi 3,600 kali 24 jam. 86,400. Ini nombor ajaib dia. 86,400.
Everybody ada 86,400 detik ataupun 86,400 saat yang kita miliki dalam masa 24 jam. Alright. Jadi sekarang bayangkan, dalam masa ini, Allah Ta'ala request certain portion sahaja untuk saat-saat tersebut adalah bersama dengan dia. Bersama dengan dia. So let's calculate subuh kira-kira biasa berapa minit. Masing-masing buat personal lah. Subuh kira biasa-biasa berapa minit subuh. 2 rakaat tu roughly lah. Ada yang 7 minit, ada yang 9 minit, betul kan? Make it your personal je, buat dulu. Kemudian Zuhur boleh jadi 12 minit, 10 minit, 12 minit. Asar pun boleh jadi sama. Maghrib maybe dalam 10 minutes. Dan Isya it could be about 15 minutes. Total is how many? Calculate masing-masing. Mungkin ada yang slightly lower, slightly less, slightly more, right? Yang penting adalah you get the total minutes. Total minutes. Dapat total minitnya? So masuk dalam chat. Minit masing-masing for the total day. In one day, how many minutes yang kita allocate untuk fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk dalam chat. Aina dapat berapa minit sehari? 57 minit, 67, very good. Okay, lagi 45 minit. Okay. 85, right? Right. Okay. So whatever minutes that you have, kali dengan 60 saat. Kali dengan 60 saat. Ya, kata ada yang 80 minit, ada yang 60 minit. 60 minit kali dengan 60 saat, 3,600 tak? 3,600 bagi dengan 86,400. Bagi dengan 86,400. Boleh? So now masuk dalam chat berapa persen? Berapa persen Fas? Fas? Fas, berapa persen? Yos? Unmute? Sekejap je coach baru nak kira ni. Mona berapa persen Mona? Coach, bagi dengan berapa coach? Tak dengar. 3.7% je. 3.7. You see? Bagi berapa coach? 86,400. 86,400. 86,400 tadi kan. So kalau Aina dia kata 3.68%. Alright. Linda Coach, berapa persen Linda? kita punya number of minutes tadi kan, total bahagi dengan 86,400. Kali dengan 60 minit dulu. Kali dengan 60 dulu. Nak convert kepada minit. Nak convert kepada saat, sorry. Convert kepada saat. Alright. So, the percent that we have yang wajib Allah Ta'ala request. Ya. Apa dia Linda? It's very, very insignificant kau nak kira. Dia macam bumbu saya macam bumbu saja. Dia And yet, that small portion tadi pun, what happened to our solat? Sampai ke negeri Cina, coach. Very, very orang kata apa? Disservice. Dahsyat sangat kualitinya.
dengan tak ada ilmunya, dengan tak ada kefokusannya, apa semuanya kan. Sedangkan your request is not so much. Just about 3%, 4%. Tak ada pun kita ni yang kita dalam 10%. Kan? Tak ada pun 10%. Now let's top up dengan 10 solat sunat muakkad. Katalah solat muakkad 5 minit nak selesaikan. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. Jadi ada 10 rakaat, setiap rakaatnya 5 minit. Masa tambahlah 50 minit. Kalau tadi semua dah ada dalam 47 semua kan? Semua dah ada 47, ada 57, ada 60 semua tu, you tambah another 15 minutes untuk solat sunat muakkad. Berapa persen dapat hidayah? Daripada total yang kita diberi masanya setiap hari itu. Dapat tak 10%? Not even 10%. Not even 10%. Huh? Not even 10%. Bisa we are. Tapi kita cakap apa? Allah macam-macam kan? So kualiti solat yang fardu yang kita ada, maka kita jagalah dengan sebaiknya. Because why? Moments yang kita bagi, not only very little, and dia requested daripada kita punya masa yang kita ada, not much, and yet kita buat dengan tidak ada kualiti langsung. So it's very uncalled for lah. It's very bad lah, in other words. Kan? Jadi hari-hari yang masih ada ini dengan Rejab tahun 1445 ini, mudah-mudahan kita dapat satu kesedaran supaya the quality of our solat yang fardu dan juga yang sunat muakkad tadi, we do it to our best. To our best. Sebagai menyatakan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesempurnaannya kita dah belajar sebelum ini. Semalam ni kita sambung sikit lagi. Kesempurnaan takbiratul ihram dengan 3 perkara. 1, takbir yang sah lagi jazam. Jadi kita dah duk bicara mengenai qasad ta'arud ta'yin. Waktu takbir itulah dah dimasukkan dengan dia punya niatnya. Itulah yang dimasukkan dengan takbir yang sah. Sah takbir itu macam mana dia kata sah? Bila adanya 3 rukun berlaku. Rukun fi'li perbuatan, rukun qauli sebutannya, dan rukun qalbinya ada. 3 berjalan dengan baik, sah lagi jazam. Nak pastikan sah. Kalau yang qasad ta'arud ta'yin tak tahu mana ni, tak sah lah takbir kita. Right? Jadi tak sempurna takbiratul ihram. Yang kedua, mengangkat kedua tangan berbetulan dengan bawah telinga, seperti yang kita dah belajar dulu. Hati hadir dengan Allah serta dengan ta'zim. Suatu angkat tangan tu, surrender tu, ta'zim. Mana nak datang ta'zim kalau tak belajar usuluddin? Tak belajar usuluddin, mana nak datang ta'zim? Tak dapat ta'zimnya. Apa maksud ta'zim? Pengagungan, membesarkan. Azim tu besar kan? Azimlah besar. Pengagungan. Mana nak datang pengagungan kalau tak belajar ilmu usuluddin? Itu kenapa link di antara yang kita dah belajar minggu lepas
4 ilmu yang wajib ada sebelum masuk kepada solat. Dek, jangan gitu, jatuh sakit lagi. Buka dulu. Berat tu. Berat ke? Yo. Yang tarik gitu nonggeng lagi. Kerja anak. Nonggeng lagi. Kat tepi dek. Gitu. Anak nak angkat beg dia. Gitu baru kena dah. Letak dulu. Letak dulu dek. Letak dulu. Yang ketiga, hati hadir. So 3 kesempurnaan takbiratul ihram itulah dia. Ada masa lagi tak? Tambah satu lagi. Kesempurnaan anggota qiyam. Bagaimana di langit pertama, qiyam tadi itu. So macam mana kesempurnaannya? 1, mata memandang pada tempat sujud. Mata memandang pada tempat sujud. Mata secara fizikalnya supaya kita boleh fokus. Yang kedua, hati. Kalau saya dah sebut sebelum ni, badannya kiblatnya kepada Allah, kepada Kaabah, ya, dan hati kiblatnya kepada Allah, iaitu hati berhadap kepada Allah Taala. Now this is where the knowledge coming in. Hati nak menghadap pada Allah macam mana kalau usuluddin tak ada, ilmu usuluddin tak ada. Jadi hati nak menghadap kepada Allah tahu mana? Tak dapat. Kemudian badan tidak berpaling ke kanan dan ke kiri. So it's a combination of diri zahir dan diri batin sewaktu kita qiyam tadi tu, berdiri. Untuk menyatakan kita punya ta'zim dan tasliman. Right. 10:22. Okey, pada lagi. Kesempurnaan bacaan dengan 3 perkara. 1, bacaan yang sah dengan tartil dan ketiadaan cedera ataupun telo dan lainnya. Maka di sinilah kena perhatikan, jangan kita baca Fatihah sewaktu depan guru je cantik dan bagus, tetapi bila nak baca dalam solat, kita baca dengan lekehnya, dengan very low quality-nya. Tak kena, salah macam tu. Ini waktu nak baca depan guru, kau main lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila baca dalam solat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bukan. Tujuan kita belajar tu supaya di-apply dalam solat. So this is where I notice my mom. Bila dia solat, dia baca Fatihah, dia tu memang level kecil lah, observe dia lah. Cantik macam tu lah dia baca kat luar, macam tu lah dia baca dalam solat. So I get the model of my mom. Kan? Kalau kita tengok orang biasa ni, ialah sebab kita jumpa mak kita lah yang mula-mula kan. So this is what I notice of her. Keadaan biasa dalam keadaan solat. All the makhrajnya cantik semua ni. Jadi bila kita dah besar ni, kita baca ni, mak tegur lah. Korang ni baca Fatihah macam mana ni dalam solat dia. Right. Sebab dia belajar. Dia belajar. Jadi kesempurnaan bacaan tu dengan 3 perkara. Yang pertama baca yang dengan betul. Seperti juga kita baca depan guru. Membaca dengan berfikir dan memerhatikan maknanya, yang kedua. Dan yang ketiga, mengamal dengan apa yang dibaca. So itulah kenapa datanya masbuk muafiq. Sebab orang yang pada level nak menghayati bacaan Fatihah dia akan ambil masa. Bila kita masuk satu peringkat menghayati solat dengan baik dan sempurna, sewaktu kita baca Fatihah tadi, kita nak menjiwai Fatihahnya. Jadi kalau kerana nak menjiwai Fatihah tadi, kebarangkalian very highly likely imam dengan baca memandangkan kepada persekitaran rakyat ramai-ramai, maka dia akan pergi lebih dahulu daripada kita. Maka kita ingat kita ada 3 rukun yang panjang yang dimaafkan. Sebab kita makmum muafiq. Makmum muafiq yang nak mendalami Fatihah, kita dibenarkan sehingga sujud yang kedua. Itu antara beza di antara different category of jemaah, ahli jemaah. Coach ada 2 tangan. Ya, ada 2 tangan. Daripada Kak Azimah dulu, kemudian Kak April. But we already have, kita dah reach 10:30. Okey. Zima, Kak Zima? Kak Azimah, nak tanya apa? silakan. Coach, saya ada mendengar dalam satu
kuliah lah, saya tak ingat kat mana. Dia ada mention tentang solat sepanjang waktu. Tapi saya tak faham apa dimaksudkan. Oh, okey. Macam ni cerita dia. Bila kita solat, apa inti kepada solat? Apa inti kepada solat? What's the gist of performing the solat? Apa gist dia? Ha? Zikrullah. Ya, that's right. Mengingati Allah. Tujuan solat itu Allah Ta'ala sebab apa? Dirikan solat, aqimis solata li zikri. Dirikan solat untuk mengingati aku. Bermula dari perbuatannya, perkataannya, hatinya, semuanya. The whole process daripada angkat takbir sehinggalah beri salam, it's all about mengingati Allah. Aqimis solata li zikri. Dirikanlah. Maknanya dirikanlah ni satu arahan supaya dibuat suatu aktiviti. Dibuat satu ni kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad dan ditujukan kepada umatnya, kepada kita lah. Ayat tadi tu, aqimis solata li zikri. Dirikan solat untuk mengingati aku. Meaning to say, we must remember Allah, know Him, in the absence of Him, in the presence of Him, the entire period of solat. Dan benda tu hanya boleh berlaku apabila ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak jadi mengingati Allah. Dia duk ingat sana, ingat sini. Sedangkan kita dah kira masing-masing, the time yang Allah request hanya 7 detik, 5% daripada detik-detik kehidupan kita. Right? Jadi Azimah, yang dimasukkan dengan solat sepanjang tu adalah mengingati Allah sentiasalah. Tu dengan syarat kita semua faham, ustaz tu faham apa yang dia ceritalah. Sebenarnya itu adalah apa yang berlaku kepada golongan arif billah. Hati mereka berada sentiasa dengan Allah. Right? Jadi kadang-kadang duk cerita ni pun tak faham apa benda yang dia cerita. Disebut je. Untuk level mana apa benda. So the real explanationnya kepada semua adalah bila disebut solat sepanjang waktu itu, merujuk kepada golongan arif billah yang hati mereka sentiasa berpaut kepada Allah Ta'ala. Walaupun di luar solat. Kita ni dalam solat untuk 3% pun tak dapat. Kita ni yang 3% untuk solat pun tak dapat. Tak dapat. Kan? Susahnya. Okay, April? Coach, Assalamualaikum Coach. Saya Waalaikumsalam. tertinggal tadi dekat kesempurnaan takbiratul ihram tu. Yang ketiga. Yang kedua tu hadir rasa. Yang pertama takbir yang sah. Yang kedua angkat dua tangan berpertolongan dua telinga. Kan perbuatan. Kan tak boleh macam sana ni. Tak boleh ke atas sana, tak boleh ke bawah ni. Jadi berpertolongan dengan telinga. Sempurnanya mana sama semuanya pada level telinga. Semua sama. Itu maksud sempurna. Right? Bukannya ke atas, bukannya bawah, bukannya dada. Yang sempurna itu adalah di level telinga. Ini Imam Asy-Syafi'i. Yang ketiga, Coach? Hatinya hadir dengan Allah dengan ta'zim. Sewaktu kita angkat takbir itu kan adalah menyatakan surrender kebesaran Allah. Hamba datang dengan penuh kehinaan menghadapmu ya Allah. Hatinya seperti itu. Kalau tak ada tak ilmu, tak faham, mana angkat takbir lah Allah. Tak apa benda kosong. Tak. Yang sempurna angkat takbir itu adalah suatu angkat itu dengan penuh makna yang difahami dengan segala macam sehingga jiwanya faham. Angkat takbir itu umpama orang yang surrender, hatinya yang mentakzimkan Allah Ta'ala. Hatinya yang mentakzim. Penuh awareness lah, fully aware. State of hamba. State of kehambaan yang nak state menyatakan kehambaan kepada Sang Khalik. Gitu. Itu maksudnya. Ya. Bila kita kita belajar ni kan, bila coach kata sempurnanya niat tu kan dengan qasad, tarat, ta'yin kan. Bila kita buku, pada saya lah, saya tak tahu orang lain, dia rasa macam macam mana ya? Satu perasaan yang macam satu berebut-rebut, satu lagi macam ya ke tidak. Lepas tu jadi datang was-was.
Jadi macam Kelang kabut. kelang kabut, hati tu something, tak tahulah coach, tak tahu nak cakap. Macam Okey, tu lah. macam ni cara dia. Macam ni cara dia. Sebab tu penting sebelum kita angkat takbir, kita baca apa? Yang auzubillah tu. Dengan 3 kul tu, semua tu. Ya. Sebab waktu itulah syaitan nak ganggu. Kenapa? Kita nak masuk pada satu hadrat Allah Ta'ala yang sangat-sangat istimewa. Jadi syaitan duk ganggu sangat waktu itu. Right? Jadi caranya adalah tenang. Tarik nafas, fokus pemikiran, tak payah fikir benda lain, sol yang katakan Allahu Akbar. Gitu. Kalau kita ada rasa betul ke cukup ke Cukup selalu juga, jangan. Jalan je. Jalan je. Allahu Akbar, dah beres. Jangan layan sangat. So state management di-combine kat sini. Dan kalau ikut Baba Rusli, dia ajar apa? Jangan ucap dulu. Jangan ucap, lepas tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab apa? Kita nak kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Lepas pada momen tadilah hatinya Allah, 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 Allah. Teruslah. So slowly lah beri kepada training lah from one to another solat, and then solat yang berikutnya. Jadi you akan dapat satu keseronokan, satu kenikmatan nanti. You rasa nak yang next one, maka di situlah diamalkan pula dalam waktu solat sunat, right? Dia beza bila kita solat sunat sendiri itu yang kita boleh ambil momen lama dengan kita solat berjemaah dengan imam yang ramai dengan ini, dia lain situasi dia. Cuma kalau kita dah dapat yang sunat dengan baik, bila masuk dekat yang fardu ramai-ramai berjemaah tadi pun ada cara yang kita boleh adjust. Yang penting dapat rasakannya dulu dalam solat-solat sunat. Sebab tu penting ada amalan solat sunat, especially solat malam. Bila solat malam, keadaan yang sangat hening, sangat tenang, you dapat dia punya zauq dia waktu itu yang boleh dikembangkan dalam waktu-waktu yang lain. Right? Okey, kita berhenti di sini. Sebelum kita berhenti, apa yang kita dapat pada malam ini? Ya, betul, fast state management. Anybody would like to share apa yang dia dapat malam ni? Sebelum kita call it night. Hidayah dapat apa malam ni, Hidayah? Hidayah? Dia dah unmute tapi tak ada suara. Tak ada suara. Mikrofon tak ini ke? Izzat dapat apa Izzat malam ni? Malam ni, perbuatan solat tu asalnya daripada yang Nabi tengok masa Isra'. Right. Mi'raj naik. Waktu Mi'raj, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tu kan? Lepas tu bila coach kata yang kalkulit tadi tu, berasa macam tu bom lagi satu lah. Dah memang macam kita lagi-lagi yang macam kita bekerja ni kan, kita kejar nak siapkan kerja ni, tapi bila masa untuk dengan Allah tu sebenarnya bila dah kira ni tak sampai hati nak cakap untuk diri sendiri. Very good. That's the main point yang I'm put through. Bila kita sadar hal ini, then only we can focus supaya quality solat kita itu betul-betul the moment yang kita ada dah lah sikit. Janganlah yang sikit ni pula dikorbankan lagi. Tinggal apa? Tak ada apa dah. Kan? Tu yang kena belajar betul-betul. Biar walaupun sikit tapi kualitinya very high quality. Very high quality. That is even more
Ni. That's he requested. Sebab tu dalam bab solat ni ada orang, macam saya cerita Syekh Mazan pengalamannya dengan Syekh daripada Turki tu. Syekh apa nama? Ada masanya kosongnya Allahu Akbar. Kemudian selesai Assalamualaikum. Borak-borak kejap jawab orang ni. Nampak kosongnya Allahu Akbar. Dia kata tak pernah dia jumpa satu orang duduk semayang je kerja dia. Jadi kita pun ada benda nak tanya, dia kata. Dia berhenti bagi salam, kita tanya cepat-cepat. Kita lepas dia jawab je, terus jaga takbir pula, solat pula. Oh, memang tak berapa ratus rakaat dia kata satu hari dia solat. Syekh Kabani kata, Syekh Nazim. Sorry, Syekh Nazim. Syekh Nazim, waktu dia datang Malaysia tu, dia cakap, dia dapat sampai di airport, dia nampak cahaya ke Melaka, dekat Melaka. Dia kata dia nak pergi kat Melaka tu, kat tempat nampak cahaya. Orang bawa lah, jumpa dengan guru saya tu, Syekh Mazan. So Syekh Mazan ceritalah bagaimana pengalaman dia dengan Syekh Nazim. Oh, dia kata memang duduk semayang. Dia dah duduk, dia menghadap kiblat. Sambil minum air tunggu kita ni, ada ruang kosong je, terus angkat takbir. Sambil duduklah dia solat kan. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sambung balik. Lepas tu ada free je, sambung solat lagi. Jadi dia orang kata, kita pun segan juga nak tanya banyak-banyak. Dia asyik duduk solat je. That's how things are. Masa je dengan Allah Ta'ala. Allah Akbar. Kita yang wajib ni pun bukan main lagi berstruggling nak buat, nak selesai. Penatnya kita, susahnya kita. So itulah kitanya. Masing-masing tahu dan faham lah. Okay. So Kak Siti, apa yang Kak Siti dapat? Hidayah cakap, apa yang saya dapat pasal calculation tu tertembak diri sendiri. Yeah, that's the whole idea is about doing a little bit more deeper, buat analisa, dapat sesuatu yang mahal tu sebenarnya. Untuk kita renungkan diri kita. Actually masa yang aku ada satu hari itu 86,400 saat. Now, moment yang spend untuk bersama dengan Allah hanya 3% sahaja. And yet that 3% kualitinya very bad lagi. Aduh, hai. Kak Siti dapat apa Kak Siti malam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pasal yang calculation tu memang muhasabah lah coach. Dengan umur kan, tu tak calculate, tak kali dengan umur lagi tu coach. Kalau kali dengan umur lagi tu tak Yang dah tahulah. lepas kan? Lepas tu yang pasal refresh lah balik coach, yang Nabi Mi'raj kan, daripada yang perbuatan, pernah dengar sebelum ni cerita yang pasal setiap malaikat tu dia buat perbuatan tu kan, sampai kita dapat buat solat yang dengan secara lengkap lah. Lepas tu coach Kak Siti selalu teringat yang kisah yang Imam apa tu coach, Imam Ghazali ke apa, yang bila dia solat adik dia mufarakah daripada dia tu, sebab masa tu dia tengah memikirkan tentang darah. Adik dia nampak darah kan. Saya Kak Siti selalu teringat, kalau kita ni, bukan kita lah, kalau Kak Siti ni apa orang nampak, orang adik dia tu nampak, tak tahulah. Segala-galanya bila angkat solat tu kan, Masya Allah macam-macam datang mikirkan, sedangkan dia dah tahap macam tu kan. So, cerita tu selalu, setiap kali Kak Siti nak solat, selalu Kak Siti teringat cerita tu. That's the thing. That's right. Memang tak boleh. Kak Siti nak share malam ni, sudah lama dah kita cerita. Ya Allah Tuhan, dia macam tu kan. Kita ni tak tahulah apa yang dia nampak dekat kita ni bila kita angkat solat tu. Tak tahu nak kata lah coach. Itulah, muhasabah lah coach. Muhasabah. Masih coach, yang ni memang refreshment pasal yang refresher untuk yang calculation tu. Memang kena faham betul-betul. And then yang sedikit tu kena jadikan betul-betul berkualiti coach. High quality lah. Yeah, that's right. Daripada angkat takbirnya semua itu yang the gist of kenapa kita belajar kesempurnaan setiap benda tadi itu. Itulah coach, macam mana nak rasa kehambaan kalau kita tak kenal. Link dengan combination last week. Macam mana nak rasa, macam mana nak datang kehambaan tu. Correct. Betul. Ilmu usuluddin
ilmu fiqhnya, perbuatannya, dan ilmu tasawufnya. Bila blend dengan ilmu bahasa Arabnya, right? Tajwidnya dan bahasa Arabnya, 5 tu. 5 tu tadi blend nicely masuk untuk solatnya. Right, so it's good discussion malam ni. I'm very happy we can share something very high quality, right? And circle kita ni is very special. I really love it. I don't know how do you enjoy the session or not. It's very meaningful. So inilah kebersamaan kita. Baik, kita tutup dengan break di sini. Besok kalau ada ni sambunglah dengan apa tu Linda dan Kushaini, right? Dan hari Rabu pagi insya-Allah kita sambung lagi sama. Kita tutup sesi kita malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Selamat beristirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima Terima kasih semua. Terima kasih semua. kasih Linda. Assalamualaikum. Thank you so much. Bila pas. Syamuna, mana Syamuna?